Selamat datang saudara-saudari. Ya. Dalam ciri ke-6, kita mau meneruskan mengenai pengurusan, iaitu tujuan berita baik Tuhan. Apa tujuan berita baik yang dipamparkan, yang didengarkan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah tujuan itu? Ya, mari kita mencarinya dalam 1 Korintius babak 4. 1 Korintius babak 4 ayat 1, dia berkata, kamu harus menganggap kami sebagai hamba Kristus yang bertanggungjawab untuk mengisytiharkan rancangan Allah yang belum diketahui oleh dunia. Ya. Dunia ini adalah dalam dunia kegelapan. Kita mahu memberikan ayat Tuhan supaya cahaya Tuhan menyinar kepada orang yang belum tahu. Ya. Dalam babak 9, iaitu dalam 1 Korintius, ya, babak 9 ayat 16 dan 17 berkata, aku tidak berhak membanggakan diri. Aku tidak berhak membanggakan diri kerana aku mengabarkan berita baik. Ya. Kerja mengabarkan berita baik adalah perintah Allah bagi aku. Ini adalah perintah Allah kepada setiap manusia yang telah menerima penyelamatan Yesus Kristus. Ya. Berita baik adalah perintah Allah bagi kita. Malanglah aku jika aku tidak mengabarkan berita baik itu. Jika aku melakukan kerja itu menurut kehendak aku sendiri, maka aku boleh mengharapkan upah. Tetapi aku mengabarkan berita baik sebagai satu kewajipan kepada Allah, kerana Allah sudah menugaskan aku melakukan kerja itu. Ya, kita mesti faham dengan betul-betul bila kita menerima penyelamatan Yesus Kristus. Kita hidup dalam rangkuman Yesus Kristus. Badan kita, minda kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan bila Tuhan panggil kita mengabarkan ayatnya, kita mengabarkannya dengan sebagai satu kewajipan, kerana Allah sudah menugaskan kita melakukan kerja ini. Tujuan ini memberi kepada sesiapa yang mahu mendengar bahawa kegelapan itu adalah masa dulu. Bila kita percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus, kita mendapat cahaya. Kita boleh ada tujuan di dalam Tuhan. Ya, ini sangat penting. Dalam 1 Timotius babak 6 ayat 20 berkata, dia mengatakan itu adalah Paulus. Paulus mengatakan kepada Timotius, ya, jagalah baik-baik apa yang telah dipercayakan kepada kamu. Jauhkanlah diri kamu daripada percakapan yang tidak berguna dan juga perdebatan yang sia-sia tentang hal-hal yang disebutkan orang sebagai pengetahuan. Ya. Kita juga boleh berdebat bila kita orang Kristian, kerana ada orang Kristian yang berpecah belah dan mengingat bahawa mereka tahu semuanya. Ya, tetapi apa Paulus berkata kepada Timotius? Jagalah baik-baik apa yang telah dipercayakan kepada kamu. Jauhkanlah diri kamu daripada
percakapan yang tidak berguna. Okey? Jangan gosip-gosip, jangan berdebatan benda-benda yang sia-sia tentang hal-hal yang disebut orang sebagai pengetahuan. Ya, kita mesti tahu bahawa bila kita menyebut berita baik, kita mesti tahu dari mana ayat Tuhan ini datang. Ya, jangan berdebat-debat sia-sia sahaja. Ya, kerana banyak orang Kristian yang masih terhad bila kita berkata menyerahlah segalanya kepada Tuhan. Ya. Walaupun mereka mahu menyerah, tetapi ada terhadnya. Walaupun mereka mahu, tetapi terhad. Ya, ada juga orang yang bila dekat gereja mau menyerahkan sebahagian duit yang mereka dapat kepada Tuhan. Tetapi sungguh beratnya beban itu untuk menyerah. Ya. Ini adalah kerana kita tidak faham dengan ayat Tuhan. Bila dalam Kejadian, bila Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ya, di tengah-tengah taman ini ada pokok yang tidak boleh dimakan. Apa pokok itu? Pokok pengetahuan dan pokok kehidupan. Apa Adam dan Hawa makan? Adam dan Hawa makan pokok pengetahuan, ya. Itulah Paulus berkata kepada Timotius, jangan berdebat-debat dengan benda-benda pengetahuan, ya. Ya. Tuhan merintah Adam dan Hawa berbuat demikian supaya Adam dan Hawa tahu mereka walaupun dicipta dengan mirip Tuhan, mereka mesti mendengar arahan Tuhan. Ya, mesti mendengar arahan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memberontak. Ya, Adam dan Hawa memberontak kerana mereka mahu pengetahuan yang lebih yang Tuhan bagaikan tidak memberi mereka semuanya. Itu adalah serahan yang Tuhan mahu supaya kita mendengar perintahnya. Bila kita dapat menyerah segalanya tanpa syarat kepada Tuhan, kita boleh menikmati apakah tujuan Tuhan dan apakah yang Tuhan mahu kita buat. Ya. Ini adalah pelajaran yang kita mahu belajar. Bila kita tahu pengurusan itu adalah dengan kita, tetapi pemilikan adalah dengan Tuhan. Segalanya adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memberi kepada kita, tetapi kita mesti tahu macam mana menguruskan. Ya, menguruskan apa yang kita belajar, hidup kita. Macam mana kita menguruskan masa kita. Macam mana kita menguruskan bakat dan kemampuan kita. Macam mana kita menguruskan harta benda yang Tuhan bagi kepada kita. Macam mana kita menguruskan wang yang dibagi dari Tuhan kepada kita. Dan apakah berita baik Tuhan, apakah tujuannya dalam hidup kita mengenai berita baik. Ya, ini adalah semua yang kita mahu belajar supaya kita dapat menyerahkan balik kepada Tuhan segala yang Tuhan kurniakan kepada kita. Ya, kerana dia akan menyuluh cahayanya kepada kita bila kita berjalan.
Kita jangan jalan cepat daripada Tuhan. Kita berjalan belakang Tuhan. Kerana Tuhan adalah cerah. Kerana Tuhan adalah cahaya. Kita berjalan belakang supaya kita boleh melihat cahaya cerah Tuhan. Kalau kita berjalan lebih cepat daripada Tuhan, right? Kita melihat kegelapan. Bila kita berjalan belakang Tuhan, kita boleh menengok cerah Tuhan. Itulah yang Tuhan mahu. Ya, kita berjalan di belakang Tuhan. Ya, sekian. Terima kasih. Shalom.